kita baru fasa selepas pilihan raya umum negeri, dan sudah ada suara-suara yang membangkitkan berkenaan dengan hukum hudud. Kan bila Terengganu menang 32-0, Kelantan menang 43-2 kan. Jadi mereka seolah-olah mempertikaikan kenapa selepas kemenangan-kemenangan yang besar ni tidak mampu lagi untuk melaksanakan hudud. Hatta walaupun sebelum ni kita telah menjadi kerajaan sekalipun, kita masih tidak mampu untuk melaksanakan hudud. Jadi mungkin Ustaz ataupun YB boleh jelaskan sedikit sebanyak bagaimana proses perundangan ataupun pelaksanaan sistem hudud itu sendiri. Berkait dengan pelaksanaan hukum hudud ini, yang pertama sekali kita perlu jelas dari segi tasawur. Dari segi tasawur berkait dengan undang-undang jenayah syariah ini, ada dua perspektif yang perlu kita lihat. Yang pertama sekali ialah taqnin undang-undang jenayah syariah Islam. Yang keduanya ialah tatbiq undang-undang jenayah syariah Islam. Taqnin ni ialah dengan kita mengkanunkan undang-undang jenayah syariah Islam itu supaya ia terdapat dalam undang-undang bagi negeri Terengganu kita lah, dalam konteks negeri, di mana proses untuk mentakninkan undang-undang jenayah syariah Islam ini adalah satu proses yang panjang sebelumnya, kerana ia melibatkan bidang kuasa negeri dan bidang kuasa pusat ataupun persekutuan. Apa yang dilaksanakan oleh Parti Islam Semenitia PAS sejurus selepas diberikan mandat oleh rakyat pada tahun 1999 di bawah kepimpinan Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Haji bin Haji Awang, ialah proses untuk mentakninkan undang-undang jenayah syariat Islam, hudud, qisas dan takzir. Akhirnya pada tahun 2001 kalau tak silap saya, Dewan Undangan Negeri Terengganu telah meluluskan untuk menerima enakmen jenayah syariah, hudud, qisas dan takzir bagi negeri Terengganu. Itu baru proses taknin. Proses taknin, dan ia diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Kerana di sana ada bidang kuasa pusat, ada bidang kuasa negeri. Jadi selesai satu tanggungjawab kita untuk mentakninkan enakmen jenayah syariah, hudud dan qisas. Yang keduanya, bagaimana untuk kita laksanakan. Jadi untuk menjawab persoalan ini, ia satu tanggungjawab yang sangat besar dan rumit untuk dilaksanakan, kerana melibatkan apa yang saya sebutkan tadi, ialah bidang kuasa negeri dan bidang kuasa persekutuan. Kalau kita lihat sebagai satu contoh, dalam Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa mana-mana undang-undang di peringkat negeri tidak boleh dilaksanakan lebih daripada 356, 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 6 kali sebat ataupun rotan. Jadi dalam enakmen jenayah syariat, kita lihat sebahagian daripada hukuman-hukuman itu melebihi apa yang telah dihadkan oleh Perlembagaan Persekutuan yang saya sebutkan tadi. Contohnya ialah hukuman ke atas seorang yang minum arak. Ada ulama kata 80 sebatan, ada yang kata 40 sebatan. Jadi ia melebihi apa yang telah dihadkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Maka di sini kita mempunyai masalah untuk kita melaksanakan, di samping isu-isu yang lain seperti penguatkuasaan, pendakwaan, pihak berkuasa yang menjaga keselamatan polis dan seumpamanya untuk menangkap orang yang bersalah ini. Jadi itu antara isu-isu yang perlu kita lihat juga. Sebab itulah apa yang penting kita perlu lihat dari segi semangatnya. Di sini kita lihat semangat, kesungguhan dan iltizam kerajaan negeri untuk terus memperkasakan syariat Islam di negeri Terengganu, termasuklah undang-undang jenayah syariat Islam yang saya sebutkan tadi.
Saya bagi perumpamaan yang mudah sajalah. Kita ni umpama kita bawa kereta, bila kita sampai dekat traffic light, kita tengok lampu merah. Jadi kita tak matikan enjin kereta itu. Betul. Kita tak matikan enjin kereta itu, cuma kita tak boleh berjalan kerana lampu merah. Kereta itu hidup. Jadi bila lampu itu bertukar jadi hijau, maka kita akan jalan. Jadi itulah perumpamaannya. Maknanya kita sudah mentakninkan undang-undang jenayah syariah itu sendiri, tapi kita tak boleh nak laksana lagi. Jadi kita tak mati enjin ni. Kita tunggu lampu hijau, insya-Allah jika sekiranya lampu hijau menyala, kita akan laksanakan. Soalnya bila, itu kita tak tahu. Yang penting iltizam kita itu ada. Itu yang pertamalah secara umumnya. Yang keduanya, saya juga ingin mengambil peluang ini untuk menyatakan kepada rakyat Terengganu di luar sana secara khususnya, bila kita bercakap tentang syariat Islam ini, kita selalu dimomokkan bila disebut tentang syariat Islam, hudud. Bila disebut tentang syariat Islam, qisas. Seolah-olah dalam syariat Islam ini tujuannya untuk menghukum orang. Menghukum orang yang berzina, direjam, disebat, menghukum orang yang mencuri, dipotong tangan, menghukum orang yang melakukan qazaf dengan hukumannya, menghukum orang yang minum arak dengan hukumannya. Sedangkan falsafah kepada syariat Islam itu sangat luas. Antara syariat Islam itu ialah kerajaan yang berintegriti. Kerajaan yang memberikan kebajikan kepada rakyat, kerajaan yang menggalak dan mempromosikan agenda-agenda dan program-program yang makruf. Itu semua adalah sebahagian daripada syariat Islam. Maka kita lihat dalam konteks ini, negeri Terengganu yang sudah berada pada penggal yang kedua di bawah pemerintahan PAS ini, kita akan terus memperkasakan agenda pelaksanaan syariat Islam dengan erti dan ruh yang saya sebutkan tadi. Maknanya kerajaan yang berintegriti, kerajaan yang memberikan kebajikan kepada rakyat, kerajaan yang sentiasa akan menggalakkan program-program yang makruf, yang memberikan kebaikan kepada rakyat. Contohnya kita boleh lihat dalam manifesto yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Kebanyakannya ialah melibatkan kebajikan kepada rakyat. Contohnya kebajikan kepada anak muda, kita beri lesen percuma, lesen motor percuma. Kebajikan kepada golongan tua dan berumur yang bukan tergolong di kalangan penjawat awam yang dapat pencen, kita bagi pencen rakyat. Kebajikan kepada ibu tunggal, kebajikan kepada golongan B40 sebagai contoh, untuk mereka memiliki rumah pinjaman secara qardu hasan, air rahman, dan lain-lain lagi. Jadi pokoknya secara ringkasnya ialah agenda pelaksanaan syariat Islam itu perlu dilihat dengan lebih menyeluruh, dengan lebih luas, bukan sahaja dalam konteks yang jumut hanya berkait dengan hudud qisas semata-mata, sebagaimana yang digembar-gemburkan oleh pihak media di luar sana.